فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Seorang ahli tasawuf yang masyhur bernama Ibrahim bin Adham. Kadang-kadang kita kisahkan hidupnya. Berada di tengah-tengah pasar Basrah. Basrah terletak di Iraq. Beliau dikerumuni oleh ramai orang. Antara mereka banyak bertanya kepadanya, mengapakah doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah? Padahal mereka selalu berdoa siang, malam, pagi, petang. Beliau menjawab, jawapan ini kita cuba tekuni. Kerana hati kamu buta disebabkan 10 perkara. Ada masalah 10 perkara. Mudah-mudahan Allah sisihkan dan buang daripada hati kita 10 perkara ni. Pertama, kamu mengenal Allah. Kamu kata kamu kenal Allah. Kamu makrifah kepadanya. Kamu faham dan kamu boleh bilang sifatnya, namanya. Dan kamu lafazkan kamu beriman. Kamu kenal Allah. Tetapi kamu tak menunaikan haknya. Hak Allah untuk kita abdikan kepadanya. Kita cuaikan, kita abaikan dengan cara macam-macam. Dek kerana kesibukan yang berlaku dalam kehidupan kita. Kedua, kamu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kamu kata. Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca kisah Nabi. Zahirkan rasa cinta pada Rasulullah sallam. Tetapi sunnahnya kita tolak. Kadang-kadang sunnah-sunnah yang kecil. Sama ada sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah tashri'iyah, sunnah ucapan dia, sunnah perbuatan dia, sunnah syariat yang telah disyariatkan oleh Allah. Bila kita sebut tu, kita kata tak payah. Kadang-kadang kita tak tahu di sebalik itu banyak manfaat yang mungkin apabila kita kaji dan kita tekuni, kita akan dapat banyak manfaat. Kamu telah membaca Quran tetapi kamu tidak beramal dengannya. Tengok ayat Quran. Hafaz Quran. Baca Quran. Tapi Quran ini sebagaimana yang disebut oleh ulama, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Quran. Sama ada kita bacanya dengan bertajwid, kita fahaminya, kita amalkannya, kita hayatinya, kita imaninya, kita tadabbur ayat-ayatnya sehingga meresap ke dalam hati kita sebagaimana yang disebut apabila dibaca pada mereka ayat-ayat Tuhan akan bertambahlah iman mereka. Zadathum imana. Kamu makan nikmat Allah tetapi kamu tidak mensyukurinya. Kita terlupa nak syukur. Bayangkan kita tengok di tempat-tempat yang sukar. Nak dapat sesuap nasi, sebuku roti. Mereka bertarung dengan kelaparan. Sehingga mereka sanggup makan rumput. Sehingga mereka sanggup makan daun-daun. Sehingga mereka hanya bergantung kepada air semata-mata. Tapi kita, betapa banyaknya pembaziran. Dan kadang-kadang kita makan pun kita boleh aibkan makanan itu. Sayang 1000 kali sayang. Kamu berkata syaitan itu musuh kamu tetapi tidak menentangnya. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Tidakkah aku buat perjanjian kepada kamu? Wahai anak-anak Adam. Janganlah kamu sembah abdikan diri kamu kepada syaitan. Kerana sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Kadang-kadang kita terpengaruh dan terikut. Itulah syaitan. Kamu berkata bahawa syurga itu benar tetapi tidak beramal untuknya.
Kita tahu, kita nyatakan syurga itu benar. Tapi tindakan-tindakan kita tidak menunjukkan arah kita nak masuk syurga Allah. Bahkan menjarakkan kita daripada Allah, daripada syurganya. Kamu berkata bahawa neraka itu benar tetapi tidak lari daripadanya. Kadang-kadang tindakan-tindakan kita menunjukkan ke arah mendekatkan diri kepada neraka. Wal'iyazubillah. Maka ini yang menjadi penghalang. Kamu berkata bahawa mati itu benar tetapi tidak bersedia baginya. Walaupun kita tahu mati mesti berlaku, tapi kita abaikan. Kita biarkan. Kita tak kisah pun. Bahkan kita tak tahu untuk nasib kita, umur kita dan sebagainya. Jadi akhirnya persediaan untuk mati tidak ada. Yang adanya persediaan untuk hari raya, persediaan untuk peperiksaan, persediaan untuk banjir, persediaan untuk temuduga. Ada semua persediaan. Tapi kalau tanya persediaan untuk mati, payahlah. Kadang-kadang penceramah sendiri pun seperti saya ni tak ingat pun kadang-kadang. Ini pun satu perkara yang kita kena insafi. Kamu bangun dari tidur dan menceritakan keaiban manusia tetapi lupa keaiban diri sendiri. Apabila kita tengok dalam yang dipanggil sebagai medsos. Medsos tu maknanya media sosial. Sama ada dalam WhatsApp group, ataupun dalam Facebook, ataupun dalam TikTok zaman sekarang, ataupun dalam Instagram, ataupun dalam berita, mendedahkan aib orang satu perkara yang biasa semata-mata sekarang. Wal'iyazubillah. Yang ini kita bimbang apabila hukum terletak pada diri kita, dan perkara ini cukup bahaya. Jadi dengan keadaan budaya seperti ini, maka tidak ada orang dapat sisihkan daripada aib-aibnya. Sebaik mana dia pun akan ada musuh-musuh yang akan cerita. Maka katalah yang ini, soal benar dan salah itu kedua. Maka adalah yang termakan, adalah yang percaya, adalah yang banyak buat ulasan-ulasan yang kadang-kadang amat jarak. Wal'iyazubillah. Kamu kebumikan mayat tetapi tidak mengambil iktibar daripada mereka. Tengok orang mati, tak bergerak. Tengah hari tadi baru buah sakan dengan dia, baru cakap panjang dengan dia, tapi sekarang kaku terbujur dan kita berada di tepi lahatnya. Dan kita tengok papan disusung tanah dan muka diarahkan ke kiblat, dan ketika itu tanah mula dikambus, tapi kita tak rasa apa-apa. Bahaya tuan-tuan.